Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So, alhamdulillah. So, bertemu lagi kita pada pagi ini insya-Allah dalam program Asah Minda. So, apa khabar anda semua pada pagi ini? Pagi Isnin. Bagi mereka-mereka yang nak mulakan kerja pada hari ini, mungkin tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. So, apa pun yang anda lakukan pada pagi ini, saya doakan anda terus sihat insya-Allah. Dan yang paling penting insya-Allah pada pagi ini kita dapat terus bersama dalam program Asah Minda. Bersama dengan saya insya-Allah untuk kita sama-sama kongsikan, untuk kita sama-sama bincangkan apakah perkara ataupun tindakan yang kita boleh lakukan insya-Allah melalui minda yang cergas, dan insya-Allah sama-sama kita nak cetuskan idea bagaimana untuk kita terus bergerak ke hadapan. Dan kita nak bincangkan tentang perkara-perkara yang dekat dengan kita. Kita tak nak bincang dengan perkara-perkara yang jauh dengan kita. Kita cuma nak bincang perkara-perkara yang dekat dengan kita, yang kita boleh relatekan dalam kehidupan kita seharian. Dan yang paling penting, insya-Allah saya nak cetuskan perkara yang kita boleh lonjakkan ekonomi kita. Dalam keadaan suasana hari ini, kita tahu suasana keadaan inflasi yang tidak terkawal, keadaan kegawatan ekonomi, yang ramai yang masih lagi tercari-cari kerja, tercari-cari peluang pekerjaan, tercari-cari peluang untuk menjalankan perniagaan dan sebagainya. So, insya-Allah hari ini kita nak bincangkan, kita sama-sama nak bincangkan apakah yang kita boleh lakukan insya-Allah, apakah yang kita boleh cetuskan. Okey, so sebelum itu, mungkin ramai lagi yang masih belum mengenali saya. So, sekali lagi saya kenalkan diri saya. Saya adalah Haji Abdul Wahab bin Ismail, selaku Head of Leader dan juga Chairman kepada My Life Industry. My Life Industry merupakan syarikat pengeluar produk makanan dan minuman yang berasaskan Roselle. Saya tunjukkan lebih kurang produk-produk yang kami hasilkan. Ini antaranya kami kenali sebagai Cordial Roselle yang kami buat sendiri, yang kami proses sendiri terus daripada ladang kami. Ladang Roselle kami alhamdulillah kami ada ladang Roselle di Kuantan ini, dan kami proses di kilang kami sendiri yang dah ada pun status halalnya, sijil mestinya dan sebagainya insya-Allah, yang memenuhi kriteria untuk kita keluarkan produk yang selamat untuk anda. Dan begitu juga kami juga ada produk untuk anak-anak kecil yang kita sayang. Anak-anak kita, kami keluarkan produk IQ Booster, yang mana insya-Allah produk ini bebas daripada bahan pewarna dan bahan perisa. Dan insya-Allah sangat sedap, anak-anak pasti sukakannya. Dan yang terbaru kami juga keluarkan, kami keluarkan khusus untuk wanita, kerana kami sangat menghargai wanita. Wanita memang hebat, jadi kita keluarkan produk yang kita kenali sebagai Beauty Zel, khusus untuk wanita, untuk cantik, sihat dan nikmat. Bagaimanakah? InsyaAllah anda boleh ikuti live yang kami sediakan daripada tim leader kami. So, insyaAllah kami sentiasa memperkenalkan produk-produk ini untuk anda. Tapi hari ini insyaAllah kita nak bincangkan terus. Saya nak kongsikan dengan anda tentang sedikit perjalanan hidup saya, untuk saya kongsikan dengan anda dengan niat untuk memberi ilham, untuk memberi cetusan idea kepada anda apa yang anda boleh lakukan. Kerana sebagaimana yang kita telah bincangkan sebelum ini, asas kepada perniagaan itu ialah peluang. Apakah peluang yang kita perolehi? Apakah peluang yang anda mungkin boleh cipta daripada peluang-peluang yang ada di sekeliling anda? Kerana yang saya katakan, peluang dalam perniagaan ialah kalau kita kena cipta,
Mungkin peluang tu nampak kecil, tapi kita yang cipta dia supaya A-nya menjadi lebih besar. Dan mungkin ada juga peluang yang memang besar yang terhidang depan kita, tapi kalau kita tak sambut, maka A-nya akan berlalu begitu sahaja. So yang paling penting sekarang ni, kita kena faham bahawa untuk mulakan perniagaan ialah dengan menyambut atau dengan mencipta peluang yang ada di sekeliling kita. Okay, so itu asasnya. Dan saya juga telah ceritakan kepada anda tentang bagaimana kita perlu set matlamat kita dengan jelas. Kita kena perlu berani berimpian, berani untuk mencipta, berani untuk kita panggil setting our mind tentang apa yang kita nak capai, tentang impian kita. Bagaimana yang telah saya ceritakan, bagaimana saya daripada kecil lagi saya dah tanam untuk saya menjadi seorang kontraktor. Dan akhirnya saya bina perjalanan saya. Saya bina perjalanan saya daripada hari ke hari untuk saya cipta, untuk saya corakkan perjalanan saya sehingganya saya boleh menjadi seorang kontraktor. Dan bagaimana saya telah ceritakan juga kepada anda bagaimana permulaan saya menjadi kontraktor hanya dengan kelas B, dengan hanya permulaan projek saya 20,000 sahaja. Kemudian saya buat projek 120,000, kemudian saya buat projek sehinggalah kepada 2.1 juta dan seterusnya kepada ratusan juta. Bagaimana daripada kelas B saya naik kepada kelas A. Saya upgrade syarikat saya kepada kelas A G7. Daripada staff saya seorang, dua orang, seorang staff admin, dua orang staff supervisor, sehinggalah kepada hampir 70 orang. 70 orang lebih sebenarnya staff saya yang profesional, yang ada degree, diploma dan sebagainya, yang ada pangkat project manager, engineer dan sebagainya, QS. So saya ada lebih kurang 70 orang. Kemudian akhirnya insyaAllah, kemudian apa yang saya nak kongsikan dengan anda ialah bagaimana sebenarnya kita nak menguruskan, ataupun bagaimana sebenarnya mungkin saya boleh kongsikan dengan anda tips bagaimana kita nak kita kata raih tender. Kerana dalam construction ini sebenarnya yang biasa-biasanya sebenarnya kenapa kita namakan kontraktor, sebab kita menjalankan kerja-kerja kontrak datang biasanya daripada tender. So asasnya ialah bagaimana kita nak mulakan tender kita. Ramai orang kadang-kadang bila buat license kontraktor baik G1 sehinggalah pada G7, sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan ataupun kita agak leka, tidak fokus untuk kita mendapatkan kerja. Dan kerja yang paling cantik ataupun yang paling kita boleh perolehi setiap tahun ataupun setiap 2 bulan sekali kalau kita G1 ialah bagaimana kita nak dapatkan tender. Melalui tender atau melalui sebuah harga. Okey, so apa yang boleh saya kongsikan dengan anda ialah, pertama, bila kita nak masuk tender, pastinya prosedur tender ialah kita dipanggil untuk site visit. Dan site visit ini sangat penting. Jangan tinggal, jangan kita pas pada orang lain, jangan kita upah orang lain, ataupun jangan kita hanya setakat suruh staff kita saja pergi. Sebaiknya tender kita, bila site visit ni kita kena pergi sendiri. Kita kena pergi sendiri, sebab daripada bila kita pergi sendiri site visit ini, sebenarnya kita akan dapat idea macam mana sebenarnya kita nak orang kata nak corakkan tender kita, ataupun macam mana kita nak olah tender kita supaya tender kita boleh berlawan harga. Nama tender sebenarnya kita kena berlawan harga. Jadi melalui site visit sebenarnya kita boleh mengolah dia. Kerana perkara-perkara elemen penting dalam site visit yang kita kena pastikan ialah kita mesti kena tentukan akses jalan, akses laluan ataupun jalan yang kita nak masuk ke site kita. Ada yang site jauh daripada bandar, jauh daripada penempatan, mungkin di kawasan-kawasan terperosok di curug-curug kampung dan sebagainya, atau dalam kawasan yang tidak ada jalan raya dan sebagainya. Jadi bila kita pergi site visit, kita akan nampak dengan jelas akses ke site kita, akses ke tapak ini bagaimana.
Kerana ianya sangat mempengaruhi tender kita. Kalau kita gagal determine, kalau kita gagal untuk mengenal pasti laluan ataupun akses ke tapak kita, itulah sebenarnya menyebabkan kadang-kadang kita tewas dalam tender kita. Di peringkat awal lagi kita dah tewas. Sebab peruntukan yang kita sediakan untuk akses tadi kurang. Menyebabkan kita tak boleh nak buat kerja. Ataupun kalau kita tak pergi lawat tapak juga, mungkin kita hanya boleh bayangkan dan mungkin kita akan letak harga yang tinggi untuk akses. Sedangkan mungkin akses tu mudah. Jadi kita letak harga tinggi menyebabkan kita kalah dalam tender. So sangat penting kita kena pergi site visit. Kemudian yang kedua, elemen kedua ialah kemudahan yang ada di tapak itu. Kita kena tentukan adakah api, air, elektrik semuanya dah ada, atau mudah buat connection di situ, ada dekat dengan pencawang elektrik dan sebagainya yang boleh membantu kita untuk kita kurangkan harga kita contohnya. Jadi ini semua sebenarnya membantu kita untuk kita membuat pengiraan dalam tender kita. Begitu juga sebenarnya elemen ketiga ialah kemudahan di sekitar. Contoh ada hardware. Kadang-kadang tempat yang kita pergi itu langsung tak ada kedai hardware. Yang mungkin kita nak dapatkan barang-barang keperluan kita, barang-barang keperluan pembinaan kita jauh. Jadi di situ sebenarnya dia sangat-sangat mempengaruhi harga tender kita. Jadi asas utama kepada tender ialah kita kena pastikan bahawa kita kena pergi site visit. Kita sendiri sebagai owner kita kena pergi. Kita tak boleh harapkan engineer kita sahaja ataupun staff kita yang lain sahaja. Sebab kadang-kadang mereka hanya pergi, penilaian mereka berbeza dengan penilaian kita. Kita tahu macam mana kita nak cut, di mana yang kita boleh cut, di mana yang kita boleh tambah. Jadi penting sebenarnya kita pergi site visit. Okey, itu permulaannya. Kemudian dalam masa untuk kita buat tendering proses atau sebuah harga proses, kita mesti kena kuasai harga semasa. Harga barang-barang semasa kita kena kuasai. Dan kita juga kena kuasai juga kita namakan sebagai indeks harga. Kerana kita kena tahu macam mana projection harga yang akan datang. Kalau projek kita besar, kita kena tahu lebih kurang berapa sebenarnya kita panggil projection harga yang kemungkinan akan naik. Mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi. Kerana itu juga penting sebenarnya untuk kita meletakkan harga kita. Dan begitu juga dalam tendering proses, yang paling penting sebenarnya kita kena ada feeling yang kuat. Kita kena ada insting yang kuat. Kita kena ada rasa berapa orang masuk. Kita jangan terkejut sebenarnya. Kita kena tahu, kita kena ada feel macam mana kita nak berlawan harga ni. Kita nak placing harga kita supaya harga kita memenuhi kita panggil par yang disediakan, yang ditentukan oleh pihak yang mengemukakan tender. Mungkin JKR, mungkin majlis daerah dan sebagainya. Kita kena tahu supaya kita masuk, kita tak nak masuk terlampau jauh. Kita tak nak menyebabkan harga kita ditolak. Kita nak masuk dalam range dia, supaya bila kita masuk dalam range, kurang-kurang orang kata tender kita akan dinilai sebaiknya. Okey, itu antara proses penilaian harga, proses bagaimana kita nak masuk harga. Kerana bila kita sebagai kontraktor, mau tak mau sebenarnya kita kena usaha untuk dapatkan projek, untuk dapatkan tender. Kerana di situlah sebenarnya permulaan kita sebagai seorang kontraktor. Kalau kita buat lesen, baik lesen G1 maupun sampai kepada G7, kalau kita tak dapat projek, kan, kita tak berjaya untuk dapatkan tender, maka selagi itulah kita tak akan bergelar sebagai seorang kontraktor. Kerana kontraktor ialah orang yang melaksanakan kontrak. Itulah kontraktor. Dan macam mana kita nak laksanakan kontrak kalau kita tak dapat tender? Kita tak menang tender kita. Jadi susah. Mungkin kita boleh ambil sub dan sebagainya, tapi
akhirnya kita kena usahakan supaya kita dapat tender. Kita boleh berjaya menang tender. Okey. Dan itu proses dia. Saya cerita lebih kurang. Tapi yang paling penting juga, selepas kita dapat projek tadi, selepas kita dapat tender tadi, kita berjaya untuk dapat, bila kita berjaya dapat tender tadi. So, penting juga sebenarnya kita kena faham bagaimana sebenarnya kita nak menguruskan, nak melaksanakan projek kita. Bagaimana kita nak mengatur projek kita supaya akhirnya projek kita boleh deliver dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kan? Jadi jangan kita bimbang ataupun jangan kita rasa macam susah nampak macam nak buat konten. Tak. Jangan bimbang sebenarnya. Walaupun saya cerita dalam keadaan sebegitu banyak sebenarnya, tapi bila kita lalui proses tadi dalam keadaan yang kita faham, dalam keadaan yang kita bersedia, dalam keadaan kita ada ilmu, insya-Allah sebenarnya ianya akan berlangsung, ianya akan berjalan dalam keadaan yang cantik sebenarnya. Cuma bagaimana yang saya dah pesan sebelum ni, kita kena ada jati diri yang kuat. Dalam construction tak boleh tidak. Kalau orang tu tidak ada jati diri yang kuat, mulalah banyak berlaku kita panggil jual projek, banyak berlaku rasuah dan sebagainya. Kalau boleh kita nak elakkan perkara ini. Kita tak nak terlibat dengan rasuah, kita tak nak terlibat dengan beli orang-orang dan sebagainya. Kita tak nak terlibat. Apa yang kita buat ialah kita buat mengikut kepada kontrak. Mengikut kepada spek, drawing dan sebagainya, insya-Allah perkara tersebut akan berjalan dengan lancar. Dan kita sebenarnya dilindungi. Jangan bimbang. Bila kita buat kontrak, kita dilindungi sepenuhnya. Dalam kontrak telah dinyatakan dengan jelas bila yang sepatut kita dibayar dan sebagainya. Kita tak perlu bimbang kita buat kerja orang tak bayar dan sebagainya. Sebab dalam kontrak memang telah diperuntukkan. Kontrak bermaknanya ianya sangat fair. Ianya sangat adil. Kadang-kadang bila kita tak faham, kadang-kadang bila kita takut. Kita takut, kita buat kerja orang tak bayar, kerajaan tak bayar, JKR tak bayar, majlis daerah tak bayar. Sedangkan tak perlu bimbang sebab dalam kontrak telah dinyatakan kalau mereka tak bayar, kita boleh sue mereka. Kita boleh saman mereka. Sekarang ni pula ada akta SIPA. SIPA kan, dalam akta dalam construction ni yang memang kontraktor dilindungi sepenuhnya. Kalau mereka tak bayar kita boleh sue melalui SIPA, dia kena bayar dan tempoh 40 hari dia wajib kena bayar. Sampai begitu sekali. So kita tak perlu bimbang. Tak perlulah kita nak suap orang ni, nak bagi rasuah orang ni, nak bagi rasuah orang ni. Tak perlu. Sebab itu yang paling penting kita kena faham kontrak. Bila kita laksanakan kontrak, mengikut kontrak, drawing, construction drawingnya, spesifikasinya dan sebagainya, kita tak perlu bimbang. Sebab kita buat benda yang betul dan akhirnya kita juga layak untuk mendapat payment yang sepatutnya. Okey? So, itu antara tips yang saya nak kongsikan dengan anda. Mungkin macam mana kita panggil onak dan duri sebagai kontraktor. Macam mana seni ni dan sebagainya sebenarnya panjang. Saya boleh kongsikan dengan anda. Cuma bagi mereka-mereka yang nak tahu, so boleh PM saya. Kita boleh borak-borak secara detail apa yang sebenarnya, macam mana kita nak handle kontrak ini. Okay, so saya tak nak ambil masa yang panjang sebab saya dah janji sebelum pukul 7 insya-Allah saya akan tamatkan. Dan yang paling penting sebenarnya bagi saya ialah apa juga yang sebenarnya yang kita nak buat, apa juga sebenarnya yang kita nak tempuh sebenarnya. Bila kita cukup bersedia, bila kita faham apa yang perlu kita buat dan kita ada cukup ilmu untuk kita menempuhnya, dan saya yakin sebenarnya kita boleh. Itu bagi mereka-mereka yang terlibat dalam bidang construction. Dan insya-Allah selepas ini saya akan kongsikan lagi dengan anda tentang perjalanan saya seterusnya bila mana saya masuk pula dalam bidang retailing. Retail. So ilmu retail dia berbeza dengan ilmu construction. Jadi selepas ini insya-Allah saya akan kongsikan lagi dengan anda tips-tips bagaimana pula kita nak laksanakan perniagaan dalam perniagaan retailing.
Okey? Dan yang paling penting sebenarnya bagi saya ialah anda mulakan tindakan anda setkan impian anda, matlamat anda, dan insya-Allah sikit sebanyak insya-Allah perkongsian saya ini saya harap dapat membantu anda untuk mencorakkan perjalanan anda. Dapat mencorakkan apa yang anda nak lakukan. Dan yang paling penting boleh meletakkan anda dalam track yang betul. Kita tak nak bila kita buat perniagaan kita tidak meletakkan diri kita dalam track yang betul, yang akhirnya sepatutnya kita sampai ke destinasi yang kita nak tuju tapi melencong. Itu yang kita bimbang. Tapi apapun insya-Allah saya akan kongsikan dengan anda sedikit sebanyak tentang pengalaman saya hampir 30 tahun dalam perniagaan ini dengan pelbagai bentuk perniagaan yang saya telah jalankan, dan saya yakin insya-Allah dalam penceritaan dalam apa yang saya kongsikan dengan anda, perjalanan hidup saya ini boleh membantu anda. Boleh membantu anda untuk anda bina kehidupan anda, untuk anda teruskan lonjakkan ekonomi anda. Okey, so kita bertemu lagi besok insya-Allah dalam waktu yang sama, lebih kurang waktu ke 6.30 lepas subuh insya-Allah. Saya akan bersama dengan anda dan kita akan kongsikan lagi. Sebelum itu saya minta anda kongsikanlah video saya ini dengan rakan-rakan, dan khabarkan kepada rakan-rakan untuk mereka sama-sama join setiap pagi untuk kita asah minda kita. Program asah minda. Supaya minda kita ni sebenarnya yang Allah kurniakan ini mampu mencorakkan kejayaan dalam kehidupan kita. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.